Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi.
syafaatnya di akhirat nanti. Jika lutut bergegar berdiri tiada daya, syafaatnya hadir membela diri ini. Saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Memahaminya ilmu terus ku terokai, menjiwainya iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian diri, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari sama-sama sahabat-sahabat sekalian, untuk kita mulakan bicara kita pada petang ini dalam tausiah Asar Ummi dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang dihormati lagi dikasihi, yang berbahagia Ustazah Asni Mansur, yang sudi secara mengejut untuk menemani kita semua pada petang ini. Yang dihormati, yang berbahagia Datuk Rosli bin Haji Atan, Datuk Haji Rosli yang merupakan pengerusi Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang membawakan program kita pada petang ini. Yang dihormati Tuan Hafiz yang merupakan CEO TDC, TDC yang menaja hadiah kita pada petang ini iaitu susu kolostrum C-Joy 2, C2 Joy. Sekejap nanti kita ambil susu tu. Seterusnya sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Apa khabar Puan Maslin? Apa khabar Puan Sharifah Niruddin? Apa khabar Puan Fazilatul Laili? Puan Laila Matsa, apa khabar? Puan Maliha Omar, Masya Allah Puan Maliha Omar ni selalu sama-sama dengan kita. Apa khabar Cik Puan Aja? Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua silakan share dengan kenalan kita, ahli keluarga kita ya. Pada petang ini kita nak berbual-bual tuan-puan sekalian tentang bahagia yang tertangguh. Jadi terima kasih kepada semua, mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat ya daripada pertemuan kita pada petang ini.
sejujurnya Ustazah maklumkan pada sahabat-sahabat semua, Ustazah tadi memang program tu padat, daripada program dengan tahfiz Manatul Hufaz, iaitu pengumuman keputusan peperiksaan, analisa keputusan peperiksaan di peringkat sekolah Manatul Hufaz, dan berhenti sekejap je ya untuk fardu asar, dan kemudian terus bersama-sama dengan tuan-puan sekalian. Ya, memang ada rasa migraine sikit, jadi sekadarnya saja tengok persiapan ni pun kan ya. Tapi alhamdulillah sangat membahagiakan bila sahabat ya yang dikasihi Ustazah Asni Mansur bila beritahu jom join sekali ya untuk cover juga, sebab Ustazah Hafizah ni migraine kan. Jadi mudah sangat alhamdulillah. Di antara kebahagiaan dalam hidup ialah ada suhbatus, ada sahabat yang baik ya, yang sentiasa mudah saja ya untuk memenuhi hajat sahabat dia. Ustazah Asni, ada nak komen apa-apa? Nah, cuma saya nak komen bila tengok Ustazah berbaju kurung, saya rasa macam mengimbau kenangan Ustazah beratur tunggu lauk dekat kantin dulu. Dengan baju kurung, macam ni. Itulah. Tak ada perubahan lah. Tak ada perubahan ya? Okay. Tak ada Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, hari ini tajuk kita, perbincangan kita adalah tentang bahagia yang tertangguh. Okey, yang menariknya pada hari ini, kita akan berikan hadiah. Macam nak kena ambil masa seminit sekejap sebabnya hadiah tu ada kat sebelah. Ya, sekejap. Bagi masa sekejap je. Ustaz Asni boleh ni dulu. Ustazah ambil barang sebab dia tak dapat sebut dengan betul InsyaAllah. Tajuk pun dah sangat indah, bahagia yang tertangguh. Ustazah, siapa yang pilih tajuk ni? Okey, tajuk ni kita pilih sendirilah. Okey, ni adalah susu kolostrum, campuran minuman susu skim dengan kolostrum C2 Joy. Ya, yang akan insya-Allah sahabat-sahabat semua yang pada hari ini yang bertuah, ia akan dapat hadiah yang kita akan postkan kepada tuan-puan yang bertuah pada hari ini. Jadi hari ini kita nak pilih pemenang tu dengan cara siapa yang Ustazah nampak ada bagi soalan, bukan suruh bagi jawapan, bagi soalan je. Hari ni lagi mudah. Esok susah sikit lah bagi jawapan. Hari ni senang je. Kita nak bagi semua orang bahagia. Yang tak sebab besok susah. Dia punya hadiah di kambing seekor. Oh, kambing korban. Kambing korban. Okey, tapi untuk hari ni siapa yang bagi soalan, insya-Allah kita akan berikan hadiah. Tu Food Panda datang hantar lauk tu Ustazah. Itu Grab ya. Okey, susu untuk apa? Susu yang insya-Allah berkhasiat ya untuk tubuh badan insya-Allah. Jadi pastikan sahabat-sahabat tolong bertanya soalan dalam ruangan komen sebab kami akan cuba jawab soalan tu. Tuan-puan tanya je, insya-Allah 5 orang daripada yang bertanya tu kami akan pilih untuk susu yang istimewa ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah bahagia yang tertangguh. InsyaAllah. Masya Allah, subhanallah. Agaknya macam mana seorang yang tengah migraine nak cakap pasal kebahagiaan. Okay. Itu maksud dia kesembuhan yang tertangguh. Sebenarnya, Masya Allah, subhanallah. Ustazah ambil contoh dulu ya. Ustazah Asni, saya ambil contoh dulu. Sila Ustazah. Memang saya kerap sakit. Kan, itu benda yang maklum lah. Masa sekolah pun tahu kan macam mana kan ya. Masa sekolah, kita sekolah sama, sekolah menengah kan ya. Tapi alhamdulillah, tidaklah sakit itu menyebabkan kita rasa kita tidak bahagia. Ya, alhamdulillah. Sebaliknya, alhamdulillah, okey-okey je kan, bahagia alhamdulillah. Sebab bila kita sebut tentang kebahagiaan, ia sangat berkait dengan keyakinan kita terhadap nilai-nilai yang utama yang menjadi teras dalam kehidupan. Ya, itu yang paling besar sekali.
Sebab tu kita tengok ada orang sehat pun tak bahagia. Betul? Ada orang kaya pun tak bahagia. Betul? Apa lagi ada orang lawa pun tak bahagia. Ada orang lelaki handsome, kaya, apa lagi? Tapi dia menderita, ya. Betul. Sebab apa? Sebab perkara paling penting adalah kebahagiaan itu dia akan terkait dengan keyakinan kita terhadap nilai-nilai teras, perkara-perkara teras dalam kehidupan. Ini sebagai mukadimah lah, ya, sebagai mukadimah. Jadi contoh bila kita sakit kan, kesakitan itu tidak merenggut kebahagiaan kita. Merenggut ya Ustazah? Saya ulang balik. Merenggut. Baik Ustazah. Kesakitan itu tidak mencabut kebahagiaan kita. Sebab apa? Sebab kita tahu, subhanallah. Ya, macam contohlah macam yang saya rasa sekarang Ustaz Asni kan. Saya menganggap setiap kesakitan tu adalah untuk membersihkan. Ya, dan kita tak nak berada dalam keadaan busuk, dalam keadaan kotor, dalam keadaan hanyir. Itu sudah pasti kan dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang tolong kutip kita ni dan tolong bersihkan, ya, kita terlalu busuk, terlalu hanyir, atas kepala kita ada tai lembu contohnya. Ada orang tolong kutip kita untuk dibersihkan, apakah kita akan marah dengan orang tu? Apakah kita tidak senang dengan proses dibersihkan itu? Pasti kita akan sangat menghargai. Jadi demikianlah keyakinan dan nilai yang kita pegang bila mana Allah uji kita dengan kesakitan. Kita rasa apa? Ya Allah, syukur ada jalan untuk aku dibersihkan. Ya, syukur ya Allah ada jalan untuk aku ni nak disucikan sebelum hari yang Allah memang tak nak jumpa dengan hamba yang busuk, yang hanyir, yang kotor. Jadi itulah di antara perkara yang paling penting bila kita bercakap soal kebahagiaan yang sangat kompleks, ya. Tapi teras yang paling besar, perkara yang paling utama ialah keyakinan kita terhadap nilai-nilai utama dalam kehidupan. Ataupun ya macam-macam bahasa lah kita boleh guna, belief system dan sebagainya. Sebab itu kita tak heran kalau orang yang kelihatannya diberikan kesenangan. Dia senang ni, senang ya, nanti tadi sempat juga tengok satu jurnal ya Ustazah Asni. Ya Ustazah. Senang dengan bahagia ni dia berbeza. Senang dengan bahagia ni dia berbeza. Sebab bila sebut senang ini banyak terkait dengan hormon. Oh, dia terkait dengan hormon. Ini pasal jurnal ni. Jadi kalau jurnal tu orang tu kaji. Tak boleh lah sonang-sonang nak kata apa bondo tu kan ya. Sebab bila sebut jurnal dia buat kajian. Ya, betul. Pengetahuan Ustazah Asni, saya suka rujuk jurnal kalau misal kata nak ceramah ke apa kan. Antara yang saya akan rujuk adalah jurnal. Sebab jurnal orang tu kaji. Jadi kan dalam mana kejap contoh kan dalam kajian yang dia sebut dalam ni, dia kata kalau sebut tentang kesenangan, jadi kesenangan tu kadang-kadang dia berkait dengan maknanya kalau kita ambil ubat bila kita ambil ubat ke apa-apa kan, macam yalah bantuan ni bahan kimia ke apa, tak tahulah kan ubat. Bila kita makan, kadang-kadang kita tu rasa macam senang, rasa itu macam dadah pun kan ya. Maknanya logo, Ustazah namanya logo. Rasa logo. Dia rasa lega. Jadi ada orang dapat harta, dapat duit, dapat apa yang dia nak, dia rasa lega, dia rasa senang. Ya, maknanya hormon, kesukaan, kesenangan tu semua rasa gembira. Bukan kebahagiaan lagi. Sebab kebahagiaan ni sangat kompleks. Ya, kebahagiaan ni sangat kompleks dan bila kita sebut tentang kebahagiaan yang tertangguh, jadi sudah barang pasti perkara pertama tadi ialah kenapa kebahagiaan kita tertangguh? Sebab kita tidak memberikan fokus dan perhatian terhadap keyakinan dengan nilai-nilai utama dalam hidup. Kita tak ambil peduli. Yang kita tahu bangun tidur nak cari duit. Yang kita tahu kita nak memuaskan apa yang ada
dalam kehendak kita. Bangun tidur lapar, Ustazah. Itu keperluan ya. Kalau keperluan tu pun kena jaga juga kan ya. Jadi inilah dia soal kebahagiaan yang sangat kompleks tadi. Okey, Ustazah Asni. Ya, Ada soalan tak? Kalau ada soalan, Ustazah Asni lah yang layak dapat ni nombor 1. Kalau saya dapat susu tu, Ustazah, saya nak beli botol. Lepas tu? Isap susu lah, botol, bahagia. Masya Allah ya. Sebenarnya saya sendiri pun dah minum susu ni juga. Ya. Alhamdulillah kita berikhtiar kan ya, kita berusaha apa saja yang baik untuk tubuh badan kita, insya-Allah pasti jadi kebaikan juga ya untuk hidup kita kan. Ustazah, cakap pasal botol tadi Ustazah kan. Ada sebab sebenarnya. Kenapa? Macam budak kecil budak kecil yang dia memang minum susu dalam botol. Bila dia hisap botol tu, kalau kita boleh bagi dia susu dengan cawan, tapi dia nak juga dalam botol sebab dia akan rasa senang. Dia akan rasa bahagia. Tak tahulah, saya rasa budak kecil yang dapat susu dia dengan botol dia, lepas tu ada pula satu bantal busuk tu Zazah. Ya. Digentil pula bucu bantal tu, hisap pula botol. Saya rasa budak kecil ni dia bukan tahap senang lagi Ustazah. Agak-agak sebab apa? Agak-agak sebab apa? Dia akan rasa bahagia sangat sebab. Kenapa dia bahagia? Saya rasa sebab addict. Nak tahu jawapan dia tak? Apa dia Ustazah? Sebab itu yang paling sesuai dengan fitrah dia pada usia tersebut. Masya Allah. Walaupun sebenar kalau bagi minum dengan cawan, lagi doreh masuk dalam badan. Lagi kenyang. Kan? Tapi pada usia tersebut, keadaan fitrah dia tak perlu minum cepat-cepat. Ya? Betul. Itu maknanya kesesuaian dengan diri dia sebagai seorang kanak-kanak. Cuba bagi ke orang tua. Kan disampak botol tu kan, ya? Tapi kalau orang tua isap botol buruk mana. Ya, sebab bukan fitrah dia. Makna dia kenapa kadang-kadang kita tak bahagia, kenapa ada orang bahagia, ada orang tak bahagia, sebab keinginan kita terhadap naluri kita yang sebenar yang kita berikan tu tak sama. Sebenarnya hati kita kadang-kadang, naluri kita sebenarnya dia nakkan kebahagiaan spiritual. Dia nakkan makanan spiritual. Dia nak mengenal Allah. Dia nak tahu apa matlamat dia hidup. Tapi yang kita bagi dekat diri kita adalah dunia, harta, duit, puji-pujian orang, pangkat. Kita dapat semua tu. Tapi hati kita tak pernah rasa puas. Tak pernah rasa senang. Ustazah sebut bab hati, Ustazah. Saya minta izin dengan Ustazah lah ni. Dia sebut pasal dia puncoy tang botol susu tadi itulah. Kau marah. Saya teringat bila Ustazah sebut pasal hati, saya teringat satu nasyid. Nasyid ni maksud kita kocik-kocik tu Ustazah. Nasyid ni, pandangan mata selalu menimpa, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki, jika hati itu bersih. Saya tahu bila saya sebut kotik bondo ni, Ustazah adalah bondo nak kupeh dah. Kupeh dah ke? Masya Allah. Ustazah Asni. Bukan dapat nak kupeh atau kodu. Hilang tahu poin nak cakap. Okey. Bercakap soal kebahagiaan dengan hati. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila kita bercakap soal kebahagiaan, sebenarnya antara perkara yang paling penting juga adalah definisi kebahagiaan itu sendiri. Sebab kebahagiaan ini terlalu kompleks, terlalu subjektif. Ketika mana kita gagal mendefinisikan kebahagiaan, pasti kita sedang mencari-cari sesuatu yang tidak pasti. Ya. Ya, sebab apa? Sebab bila kita tanya apa dia kebahagiaan, kita pun macam tak perasan. Kita tak dapat untuk mendefinisikan kebahagiaan tu dengan cantik, dengan tepat. Jadi kan Ustazah Asni, subhanallah, masya-Allah, dalam pencarian kebahagiaan, semua kita ni mencari kebahagiaan kan? Tiba-tiba bertemu dengan satu definisi kebahagiaan,
oleh Imam Al-Ghazali. Tu deh. Itu yang kita cari. Cari-cari alhamdulillah jumpa definisi kebahagiaan menurut Imam Ghazali. Kita mungkin macam-macam tapi mari kita belajar daripada para ulama. Ya. Jadi apa kata Imam Al-Ghazali tuan-puan sekalian? Kata Imam Al-Ghazali dalam mendefinisikan kebahagiaan, as-sa'adatu kulluha. Kebahagiaan itu seluruhnya. Fi ayyamlika rajulu nafsahu. Kebahagiaan itu seluruhnya adalah ketika mana seseorang itu mampu menguasai nafsunya. Wasyaqawatu fi an tamlikahu nafsuhu. Dan kesengsaraan itu adalah saat seseorang itu dikuasai oleh nafsunya. Masya Allah, bayangkan betapa cantiknya cerita kebahagiaan Imam Ghazali. Kita tak terfikir pun nak cakap kebahagiaan dengan nafsu. Ya, kita kalau cakap pasal kebahagiaan tak tahu ke mana-mana merayau kita fikir kan. Tapi subhanallah, Imam Ghazali mengatakan kebahagiaan itu sangat terkait dengan nafsu dalam diri kita. Kebahagiaan adalah ketika mana seseorang itu mampu kawal diri dia, kuasai nafsu dia. Bahkan di sana Nabi SAW menyatakan, ya, apa yang Nabi sebut antara lain ialah tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah nafsunya mengikut apa yang aku diturunkan dengannya. Maksud dia apa? Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah nafsunya boleh mengikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan sempurna iman seseorang itu sampai nafsunya boleh mengikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ustazah, ayat yang kedua Imam Ghazali tadi Ustazah. Ayat yang kedua as-sa'adah kulluha. Baris yang kedua. Yang kedua wasyaqawatu, adapun kesengsaraan, fi an tamlikahu nafsuhu, ketika mana nafsu yang kuasai kita. Di antara dua tu je. Ketika mana kita kuasai nafsu, kita bahagia. Ketika mana nafsu kuasai kita, kita sengsara. Kenapa kebahagiaan kita tertangguh? Sebab kita biarkan diri kita dikuasai oleh nafsu. Rasa nak marah, marah. Rasa nak minta cerai, minta. Apa lagi? Rasa nak type apa-apalah, ya, netizen nak bagi komen, ikut nafsu je. Tak tanya pun pada diri, aku bertanggungjawab dengan apa yang aku catat. Ya, aku ada justifikasi ke nak jawab apa yang aku tulis ni di hadapan Allah? Aku ada justifikasi ke nak jawab apa yang aku tulis ni depan peguam kalau aku disaman? Ustazah, ada Wan tu tak faham justifikasi tu apa? Penjelasan. Ustazah guna bahasa doktor. Okey, kita tengok ya, ada tak soalan daripada sahabat-sahabat kita? Ya, okey. Masya Allah, tengok soalan. Tak ada yang menyoal ni ya. Macam mana nak bagi hadiah ni? Okey, ada soalan daripada Puan Fazidah Sa'ari. Kita bukan saja nak bagi Puan Fazidah ni hadiah, bahkan kita nak sama-sama mendoakan agar Puan Fazidah dilapangkan rezeki, ya, pada tahun ni dapat sama-sama menunaikan ibadah korban, ya, yang insya-Allah boleh melalui Yayasan Budi Ehsan Malaysia. Dengan serendah RM390, tuan-puan sudah boleh menunaikan ibadah korban yang akan diuruskan oleh YBIM di luar negara. Kalau dalam negara agak tinggi sikitlah dia punya kos, ya. Jadi Puan Fazidah Sa'ari bertanya, apakah faktor umur mempengaruhi datang ketenangan? Ustazah Asni sila jawab. Dia bergantung kepada dia faktor umur kan Ustazah kan? Ya, ya. Kalau faktor umur ni bergantung kepada dia punya hormon Ustazah. Betul, betul. Sebenarnya betul. Faktor umur, ya, faktor biologi lah maksud dia, ya. Bila umur kita meningkat, berlaku perubahan biologi lah, fisiologi kan yang kita sebut tu dalaman.
memang berlaku. Sebab Ustazah Asni, Ya, saya buat kajian sikit untuk pesakit kanser payudara. bagus Ustazah ni rajin buat kajian tu, sakit kepala tu. Ayo Ustazah. Ya, pengurusan tekanan. Itu Baik. masa tesis PhD kan, pengurusan tekanan pesakit kanser payudara. Jadi memang bila umur kita meningkat, ada perubahan dalam tubuh badan kita. Ya, Baik. ada perubahan. Jadi bila berlaku perubahan dalam tubuh badan, ya, perubahan sistem tubuh badan, imun kita pun dah tak sama. Ya, jadi mungkin kita lebih mudah untuk tergesa-gesa, ya, lebih mudah untuk naik kita punya tekanan darah, kan, macam yang berlaku kat kita lah Ustazah Asni kan, ya. Ya, waktu dah tua. Tetapi faktor-faktor tersebut insya-Allah dapat dikawal dengan iliman yang lain. Sebab kita manusia, sahabat-sahabat, bukan saja terbangun ataupun terbentuk daripada unsur fizikal. Yang kita bincang tentang umur, usia, biologi tu fizikal. Betul. Di sana subhanallah kita ada unsur spiritual. Ya. Kita ada unsur mental, kita ada unsur emosi. Jadi kekurangan-kekurangan pada fizikal tadi itu sangat memerlukan kepada kekuatan pada bahagian yang lain, iaitu spiritual, keimanan, keyakinan, kepatuhan dan ketaatan kita kepada nilai-nilai kehidupan agama. Ya, kita rasa nak marah tapi kita belajar. Allah suka kepada orang yang sabar. Ya, kita rasa macam-macam rasa kan, ya. Yang itu ayat Ustazah itu memang sedap lah, boleh buat drama lah. Jangan seksa diri dengan andaian yang bukan-bukan. Ya, betul. Jadi kita tu bila usia makin meningkat, pengalaman juga bertambah. Jadi dengan pengalaman kita tahu marah-marah tak bawa kebaikan, ya. Kalau kita selalu stres, kesihatan kita akan terganggu. Jadi banyak benda yang Allah kurniakan kekuatan untuk mengimbangi kelemahan yang tadi. Masya-Allah. Ya, jadi sebab itu kita tidaklah menyandarkan soal bila orang tegur kan, anak tegur kita pun jawab, "Yalah mak dah tua." Kau dah tua, so kau marah-marah je kan. Esok kau rasa lah. Esok kau rasa kan. Kita tak bolehlah jawab macam tu sebab ada unsur-unsur kekuatan yang lain yang Allah berikan kepada kita untuk mengimbangi kelemahan dari sudut yang lain. Betul. Jadi Masya Allah, subhanallah, pengalaman adalah ilmu yang sangat berharga. Betul kan Ustaz? Betul Ustazah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Hatta pengalaman yang belajar daripada salah sendiri, bukan salah orang. Belajar pada salah sendiri itu adalah guru yang terbaik. Betul. Orang yang belajar daripada kesalahan dia sendiri, kesilapan dia sendiri, pasti Allah tidak akan menangguhkan kebahagiaan untuk dia. Amin. Ya, takkan tangguh. Ya, sebab sebenarnya kita janganlah terlalu mengkronikkan nilai kebahagiaan tu, ya. Mengkronikkan ni, Ustazah punya ayat ni makin poning, makin sedap. Mengkronikkan nilai kebahagiaan. Sedap ayat tu Ustazah. Iyalah, payah bona nak bahagia kan. Ya? Sebenarnya kalau tengah makan, bahagia je lah dapat makanan kan. Ya, kita ibadah tengah solat, dah bahagia je lah. Tapi kita mengkronikkan nilai kebahagiaan. Contoh macam, akak bahagia tak? Tak payah menung lama-lama sangat untuk jawab, Alhamdulillah akak bahagia. Ini kalau tanya bahagia tak? Dengan berdehem lah, dengan apa lah. Dengan meleng pala lah, dengan fikir dulu apa nak jawab. Naik-naik mata ke atas nak fikir. Tak payahlah orang tanya bahagia ke tak, jawab dia terus. Alhamdulillah saya bahagia. Jawab. Naik mata ke Ustazah? Yang naik tangan tu Ustazah. Ya. Jadi sebenarnya Ustazah Asni, kita bercakap daripada pengalaman kan, betul tak? Betul sahabat-sahabat sekalian, ya. Antara yang kami sebut ni daripada pengalaman. Sebenarnya Ustazah sangat mengenali Ustazah Asni Mansur. Ini kawan daripada sekolah menengah. Jujur saya kata, Ustazah Asni Mansur melalui banyak ujian dalam kehidupan. Cuma mungkin tak adalah nak mengadu-ngadu kan, ya. Tak adalah nak cerita-cerita kat orang. Tapi bila kita rapat, kita baik, kita tahulah macam mana ujian-ujian yang dilalui. Tapi Masya Allah, subhanallah,
Saya kagum sangat. Anak-anak pun selalu sebut benda yang sama. Apa dia? Walaupun maknanya nampak tengok Ustazah Asni Umi sentiasa ceria, sentiasa ketawa kan Kailah ya. tajuk lain, tak payahlah ambil contoh Dan. Ya, padahal kan masya-Allah ada ujian-ujian yang dilalui. Jadi kita belajar daripada orang yang dekat dengan kita, kita belajar daripada kehidupan. Itu yang lahir macam-macam kata-kata falsafah ni kan ya. Maknanya dah kebahagiaan itu terlalu sederhana, simple je. Kita yang suka menjadikan dia macam terlalu payah untuk kita capai. Berbalik kepada yang tadi sahabat-sahabat sekalian. Okey, Puan Fazidah Saari rasa bahagia ya, mudah-mudahan sebab dapat hadiah. Alhamdulillah ya. Berbalik kepada yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi, itu benda yang sangat penting ya. Kenapa kebahagiaan kita tertangguh? Sebab kita mengikut hawa nafsu kita. Ya. Kita bagi nafsu kita untuk membentuk gagasan kehidupan kita. Kesian kita. Masya Allah. Kita biar nafsu kita sewenang-wenangnya. Nafsu kita bukan belajar. Nafsu kita kan bukannya maknanya nafsu. Kita tak tahu nafsu kita tu terdidik ataupun tidak. Tapi apakah kita percaya untuk berikan kepada nafsu kita membentuk misi kita, masa depan kita, gagasan kita, ataupun sebenarnya Allah bekalkan kepada kita Al-Quran. Allah bekalkan kepada kita sunnah Nabi SAW. Al-Quran cerita apa gagasan hidup yang sebaiknya. Apa dia sirah, dibentangkan segala kisah dalam Quran untuk jadi pedoman kepada kita tentang sebuah kebahagiaan. Tapi kita tetap biarkan, Ustazah Asli ini untuk kita semualah kan ya. Kita biarkan nafsu kita ni meletakkan gagasan kebahagiaan berkait dengan kehidupan dunia. Sepatutnya Ustazah nafsu tu, saya ingat guru saya nama dia Ustazah Zaidah dia kata nafsu ni sifat dia untuk dibimbing. Hati sifat dia untuk dibersih. Masya Allah. Jadi silap kita membiarkan bukan nafsu tu kita bimbing, tapi dia pula yang bimbing kita. Betul. Ya, sebab itu macam tadilah kan, macam Imam Ghazali sebut kan, ya maknanya bila kita dapat didik nafsu, macam Ustaz Asni sebut tu kan, bermakna kita boleh kawal nafsu kita. Bukan kita yang dikawal oleh nafsu. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, untuk tidak mahu menangguhkan kebahagiaan kita, mari kita letakkan keinginan kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk hamba-hambanya. Masya Allah. Ya, sesuai. Allah nak apa? Allah nak hambanya buat baik, beriman, jadi orang baik, memaafkan. Kita buat, kita tahu itu adalah perkara yang Allah suka, sesuaikan nafsu kita dengan apa yang Allah suka. Ustazah, bila Ustazah cakap macam memaafkan, redha, bersyukur, saya teringat kisah-kisah orang-orang Bani Israel yang sebenarnya diorang tu dah senang, diorang tu dah bahagia sebab saya ingat lagi Datuk Ustaz Hassan Din ada cakap bahagia itu adalah kita tak ada masalah. Maksud tak ada masalah apa nak dapat. Tak ada masalah, orang tu akan senang hatilah. Artinya dia syukurlah, tak ada masalah. Itulah artinya bahagia. Itu ucapan bahagia yang paling mudah daripada Datuk Allahyarham Datuk Abu Hassan Din. Saya ingat lagi masa ni kami di Brunei berbincang pasal bahagia ni. Dan saya ingat Bani Israel ni Ustazah, dia punya dia nak dan dia dapat. Lepas tu dia macam tak bersyukur Ustazah. Contoh kan, bila dia dengan Nabi Musa, alah Syed makan daging je, naklah bawang ada, naklah ada bawang putih, naklah ada bawang merah. Allah bagi apa yang dia nak. Dah dapat dah Ustazah. Tapi sebab dia tak bersyukur. Bukan dia hilang bahagia, tapi Allah ambil balik bahagia tu. Betul. Lepas tu Ustazah, apa dia nak lah Nabi Musa ni berusahalah tunaikan. Dia kata nak makan daging, dia cakap. Nak makan burung, ni macam-macam nak Ustazah. Kan? Jadi Allah bagi hidangan tu dari langit untuk orang Bani Israel. Dah dapat, tak puas hati lagi. Dia cakap dengan Nabi Musa, wahai ya Musa, kalaulah kau boleh bagi apa yang aku minta, aku janji aku akan ikut apa yang kau suruh. Kau cakap, la tusyrik billah, dan follow kau baik. Jadi bila dia dah dapat Ustazah, dia mengkhianati janjinya dengan Allah. Sebab itu Ustazah, mungkin kita boleh buatkan satu kata
kita quotekan satu perkataan, jangan tak bersyukur nanti direntap bahagia macam Bani Israel. Sekian, terima kasih. Masya Allah, subhanallah. Satu peringatan yang sangat utama daripada Ustazah Asni Mansur kepada kita. Benar sahabat-sahabat sekalian, azab orang tak bersyukur tu adalah Allah rentap kebahagiaan dia. Padahal Allah tak ambil lagi apa yang dia ada. Betul? Belum ambil duit Belum. Allah belum ambil sihat dia. Betul? Allah belum ambil cantik dia. Allah belum ambil anak dia. Allah belum ambil suami dia. Allah belum ambil rumah dia. Allah belum ambil pangkat dia. Allah belum ambil kuasa dia. Tapi dia dah tak bahagia dah. Kenapa? Allah dah ambil, tarik kebahagiaan terlebih dahulu. Masya Allah. Kerana dia tidak bersyukur. Ustazah, mungkin kita boleh tambah lagi satu quote. Ustazah cakap ni, ya Allah, Masya Allah. Kita kata bahagia tertangguh kerana syukur yang ditangguhkan. Ya, betul. Masya Allah, subhanallah. Ya, pendek kata Ustazah Asni, sementara Allah belum tarik lagi nikmat tu secara fizikal pun dah sengsara. Bayangkan kalau ditarik dah nikmat tu secara fizikal. Betul. Dah sengsara. Jadi sebab itu, seperti mana yang disebut kalau dalam kitab Hikam pun dia ada sebut, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebut, ikatlah setiap nikmat dengan kesyukuran, kerana apabila nikmat tidak diikat dengan kesyukuran, maka Allah akan tarik nikmat tersebut. Jadi apa saja yang kita dapat, jangan kata besar ke kecil ke, sebab setiap apa yang datang daripada Allah adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kita kena ikat walaupun benda tu kecil. Kecil tak ikat pun terbang deh. Ya. Jadi kita kata alah kecil tak payahlah ikat kan. Kecil tak payahlah ikat. Sikit tak ikat pun dia ambil dek somot, bawa lari. Yo. Ustazah, gigi palsu pun kau tak jaga, wan-wan ni tikui bawa shilling. Betul. Itu nikmat yang dilarikan. Itu nak quote apa tu Jadi maknanya sahabat-sahabat, jangan cakap yang besar. Yang kecil tu pun kalau kita tak ikat, dilari dia orang. Jadi maknanya nikmat tak kira lah kita rasa dia kecil ke, kita rasa dia besar ke, syarat dia supaya tidak hilang, supaya barakah dia berpanjangan adalah diikat dengan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kan kadang Ustaz Asni kan kita sebenarnya perbincangan kita ni nak bantu diri kita, nak bantu sahabat-sahabat kat luar sana. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita sekarang sudah boleh menikmati kebahagiaan. Menikmati kebahagiaan. Masya Allah, subhanallah sahabat-sahabat. Kita apa ni? Betul lah sebelum Allah tarik nikmat tu kita tak terasa nikmat tu. Bila Allah dah ambil mata jadi rabun, kan? Masya Allah, subhanallah, Ustazah Asni, antara masalah antara penyakit-penyakit mata ni adalah mata kering sangat. Bila mata kering, air mata tu keluar, boleh keluar tak kira masa. Ada satu ustazah dulu kan, masa belajar dulu Ustazah Asni. Dia selalu bawa tuala kan, bawa tuala ataupun tisu sambil-sambil dia mengajar, sekejap je lap. Kita bayangkan dia macam sentiasa kesedihan. Padahal mengajar matematik, apa yang sedih kan? Sentiasa lap, kejapkan lap. Masa tu macam heran, Ustazah ni ada masalah apa bergaduh dengan suami kau kan Sebab ni ngajar matematik, dia kalau ngajar bab tasawuf mungkin sedih kan Rupa-rupanya, yalah kita baik-baik dengan dia kan, dia kata minta maaf lah, dia cakap mata dia terlalu kering, jadi tak tahulah macam mana, tersumbat ke apa benda, wallahualam, tapi menyebabkan air mata dia keluar. Ini ingat lagi masa sekolah dulu, berborak dengan, ni ustazah dekat sekolah Sereting baru nak tanya sekolah dengan dia, tuan puan sekalian, dia kata apa, dia kata, subhanallah dia cakap, kat mata kita ni ada satu lubang yang sangat halus, saluran yang sangat halus, kat tepi mata ni terlampau halus, kita pun tak nampak sangat. Tapi itu adalah saluran, bila bahagian yang keluarkan air mata tu, dia keluarkan air sikit untuk apa? Untuk jaga kita punya mata ni lah, permukaan ni kan, supaya tak kering kan.
Jadi nanti akan ada satu saluran kat tepi mata ni, dia akan masukkan balik air tu ke dalam saluran hidung. Masya Allah, subhanallah. Kita tak pernah tahu pun ada saluran tu. Kalau tahu lagi tak bahagia kan ya, macam-macam nak berfikir, terlampau kronik nak fikir. Tapi nak bagi tahu, tengok macam tu, sampaikan kata ustazah tu, dia cakap antara masalah dia adalah nanti dia nak kena check takut saluran tu tersumbat. Dia kata dia pernah tanya dengan doktor apa semua, dia kata paling teruk juga keadaan boleh berlaku, ada orang terpaksa buat saluran palsu. Saluran tiruan, Masya Allah, subhanallah. Dan saluran tiruan tu pasti tak sama dengan apa yang Allah cipta. Subhanallah, maknanya kita tak nampak saluran tu untuk kita bersyukur pun. Ya. Sampai Allah ambil baru kita tahu ada saluran rupa Betul. Bila dalam keadaan sekarang kita selalu saja untuk tertumpu kepada perkara-perkara yang sebenarnya Allah uji kita untuk kita jadi lebih baik. Tapi kita rasa teramat sakit. Ya, Ustazah. Kita kurang bersyukur. Jadi sahabat-sahabat sekalian, antara sebab kebahagiaan tertangguh, Ustazah Asniman sudah ulas, sebab kita sendiri yang tidak mengikat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan kesyukuran. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran, nikmat hidayah, Masya Allah, nikmat ilmu, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan. Semua tu kadang-kadang kita rasa tak nampak. Sebab apa? Sebab kita memburu gagasan nafsu yang tak pernah ada sempadan. Itu adalah kesengsaraan yang amat sangat yang berlaku dalam hidup kita. Ya. Kita ambil satu orang lagi untuk hadiah ni. Okey, daripada Puan Mas Dalila. InsyaAllah nanti pihak YBIM akan hantarkan hadiah kepada Puan Mas Dalila. Boleh hubungi nombor yang tertera tu untuk request hadiah ya. Puan Mas Dalila tanya, mak ayah saya dah meninggal dunia lama dah sejak zaman saya bersekolah. Saya rasa macam tak sempat nak bahagiakan orang tua sebab saya tak mampu masa tu kerana masih bersekolah. Bagaimana saya nak bahagiakan mak ayah walaupun sekarang mereka dah tiada di dunia? Mohon advice Ustazah. Thank you. Silakan Ustazah Asni. Dah kita pula. Okey. Mak ayah dia dah tak ada ya Ustazah ya? Ya. Okey. Iza mata ibn Adam fanqata amaluh. Bila matinya anak Adam maka terputus amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, doa daripada anak yang soleh dan ilmu yang dimanfaatkan. Jadi ada banyak benda yang boleh buat tu kalau mak ayah kita dah tak ada. Kita boleh sedekah niatkan untuk dia, dan kita boleh jangan tinggalkan doa untuk mak dan ayah untuk memohon keampunan untuk dia. Sampailah terputus nyawa kita, barulah kita berhenti doakan dia. Itu adalah satu cara untuk membahagiakan ibu dan ayah. Mungkin sebenarnya dia lebih bahagia bila kita bagi hadiah macam tu daripada kita khidmat kat dia kat dunia ni. Kita bagi hadiah doa tu yang mana ibu dan ayah yang telah meninggal ni, dia memang menunggu doa daripada anak dia ni, Masya Allah. Bila anak tak ada doa, itu yang dia mencari-cari picisan doa untuk daripada orang-orang lain ni, yang mana orang-orang mukmin berdoa, walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang itulah yang dia minta sikit-sikit tu. Yang tu lah kata doa anak tak doa. Aduh, tak doa yang orang mukmin doa. Bagi kat kita sikit jadilah. Bagi kat kita sikit jadilah. Al-ahya' minhum wal amwat. Iaitu sama ada yang hidup ataupun yang mati. Orang mukmin doa untuk orang mukmin yang dah mati ataupun yang hidup. Kata ulama Ustazah, yang ahya' itu, doa orang mukmin tu, kalau orang tu tak solat, dia tak dapat doa orang mukmin yang ni. Yang tu je lah. Jadi insyaAllah lah, itulah cara untuk membahagikan ibu dan ayah. Sedekah untuk dia, lepas tu doakan keampunan untuk dia tanpa henti, insyaAllah. Ya, dan anak tu sendiri adalah jariah terbesar pada mak ayah kita. Masya Allah. Jadi bila kita melakukan amal soleh, kita jaga diri kita, subhanallah, Masya Allah, itu adalah jariah untuk mak ayah kita. Ya, jadi yang paling penting juga,
apa jua ketentuan Allah, ya, ada orang mak dah tak ada, memang terasa, memang sedih sangat kan, ya, terasa nikmat dapat panggil mak dan sebagainya. Tapi itu adalah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui apa saja yang terbaik. Kita berpegang dada, dan semakin kita rasa rindu pada mak ayah kita, kan, ya, rasa macam mana nak buat lagi, macam mana nak buat lagi ni kebajikan, kebaktian, maka insya-Allah itu juga menjadi pencetus untuk kita semakin menambahkan amal soleh kita, doa, ya, kita kepada mak ayah. Jadi insya-Allah, ya, mudah-mudahan itu semua adalah kebahagiaan untuk anak tadi dan juga ibu bapanya. Soalan daripada Puan Ima Ismail. Puan Ima tanya, Assalamualaikum Ustazah, ada orang sentiasa diuji satu persatu ujian yang berat. Masalah keluarga, masalah kesihatan, masalah keuangan. Bagaimana dia nak positif dan yakin bahawa ada bahagia untuk dia? Masya Allah, subhanallah. Ya, tak apa, Ustazah Hafizah cuba jawab dulu. Nanti Ustaz Asni akan tambah, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, sebab itu penting, ya, untuk kebahagiaan tidak diikat dengan faktor-faktor yang tadi. Maknanya diikat dengan siapa akan jadi suami saya, diikat dengan berapa orang anak saya, diikat dengan banyak mana duit saya. Kalau kita mengikat kebahagiaan dengan unsur-unsur tadi, itu memang agak melemaskanlah hidup kita. Sebab itu tadi kita berikan definisi kebahagiaan. Antara definisi kebahagiaan lagi, tuan-puan, dalam kajian kebahagiaan, dia yang mengkaji kebahagiaan ni antaranya adalah memang ada beberapa tesis, ya, Ustaz Asni Mansur. Ada kebahagiaan menurut menurut Al-Ghazali, ya. Ada kebahagiaan menurut Ibnu Miskawai. Ada banyak sebenarnya konsep-konsep kebahagiaan, kita kena belajar. Antara lain adalah kebahagiaan didefinisikan sebagai kondisi spiritual manusia yang telah mencapai tahap ketakwaan kepada Allah. Masya Allah. Cantiknya definisi tu. Kan, ulang balik, ya, Ustaz Asni, ya. Sekejap Ustazah. Sekejap Ustazah. Nak salin. Itulah, nampak tak salin tu, nak ulang balik tu. Ya? Kondisi spiritual. Seseorang manusia yang mencapai tahap ketakwaan kepada Allah. Itulah dia kebahagiaan. Allahu Akbar. Kebahagiaan dikaitkan dengan kondisi, keadaan spiritual yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi mari kita tepati dulu konsep-konsep kebahagiaan ini yang sebenar-benarnya. Ya, baru nanti insya-Allah bila kita melihat, bila kita diuji dengan masalah-masalah yang bertimpa-timpa, tetap insya-Allah di sana hati kita ada ketenangan dan ketenteraman. Apatah lagi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicarakan tentang keyakinan terhadap nilai-nilai utama tadi, sebagai contoh, yakin pada Al-Quran, yakin pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa yang boleh kita belajar daripada Quran dan sunnah Nabi SAW. Antara lain, kita belajar daripada hadis Nabi. Nabi menceritakan bagaimana akhirat besok, orang-orang manusia bila melihat golongan yang dulu masa di dunia penuh dengan ujian hidup dia, bila melihat ganjaran yang Allah sediakan akhirat besok. Bila orang melihat ganjaran yang Allah sediakan pada orang yang Allah uji bertimpa-timpa kat dunia, lalu orang lain yang melihat tu berkata, wahai Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Ya, Allah tanya, nak buat apa kembalikan kamu ke dunia? Lalu dijawab, sebab kami nak merasai kehidupan yang teruji, lalu kami nak bersabar dalam menanggungnya. Ini cerita akhirat, tuan-puan. Bagaimana orang terliur melihat ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang hidup di dunia, diulit dengan ujian-ujian. Tapi percayalah, Allah tidak pernah mensia-siakan, mengabaikan setiap tangisan, kesabaran, ya, kelapangan, usaha dalam menempuh segala ujian tersebut. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ini kan manusia yang tak adalah penyayang sangat pun. Tapi kalau tengok orang susah pun kita kata kesiannya. Kan? Rasa nak tolongnya. Allah Azza wa Jalla. Walillahil mathalul a'la. Allah, tuan-puan sekalian, Maha penyayang, Maha belas kasihan, Maha adil. Dan sebab apa tadi saya suka dengan ayat tu. Walillahil mathalul a'la. Allah tidak ada bandingan dengan apa-apa pun.
Masya Allah. Jadi lebih-lebih lagi Allah akan bela hamba dia. Ya, Allah akan balas balik hamba tadi. Kamu nangis ke dulu masa kat dunia. Air mata kamu Allah sukat. Ya, tak ada yang terabai, tak ada yang dibiarkan. Ya, kamu sakit ke dulu masa kat dunia. Sakit tu Allah tahu kadar dia. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Kita puaslah nak bagi tahu orang sakit tu kadar macam mana. Terpaksalah kita buat. Okey, dalam kiraan 10, sakit tu nombor berapa? 6 kita cakap. Itu belum tentu tepat tu puan. Ya? Hari ni Sekarang ada ni besok sakit 5. kepala Ustazah dah berapa kiraan ni? Sakit kepala? Turun dah. 7. Ini dah kabur-kabur dah. Ya Allah. Malam-malam. Ya. Tapi sebenarnya Allah yang Maha mengetahui sukatan, kadar, aduh sakitnya. Kita cakap dengan orang pun orang tak larat nak dengar dah. Ustazah tu sakit dia malas nak dengar. Apa? Manusia tak tahu kadar dia. Allah Maha mengetahui dan tidak ada yang Allah sia-siakan. Allah akan balas. Jadi keyakinan kita dengan perkara-perkara utama tadi sahabat-sahabat sangat membantu kita menghadapi itu dengan tenang. Dan kita yakin bahawa hidup ni sekejap je. Hidup ni sementara. Ya, kok macam mana pun badai yang kita lalui dalam hidup, Allahu Akbar tuan-puan sekalian, bukan bandingan dengan kehidupan dekat akhirat besok. Ini adalah bicara kita lah sebagai orang yang ya muslim, muslimah, ya. Inilah antara kelebihan kan bila kita beriman pada Allah, kita dapat menyandarkan bicara kita semua dengan nilai-nilai ghaib tadi, nilai keimanan. Bila kita bayang sahabat-sahabat, katalah kita kata saya ni bertimpa-timpa Ustazah, semua saya je yang terpaksa lalui. Tapi tengok macam mana Nabi memberikan khabar gembira ya kepada umatnya. Akhirat besok, ni dalam hadis Nabi ya, Ustaz bagi mafhum dia. Seorang yang diuji dalam hidup dia dengan sejuta, dengan sebanyak-banyak kesusahan sampai dia tak mengenal pun erti kesenangan dalam hidup. Ya makna ini lahir-lahir ditatang oleh kesusahan lah sampai mati. Orang itu ketika mana di akhirat, ya dicelupkan sepintah lalu je dalam syurga. Dicelup sepintah lalu. Bukan suruh duduk, lalu je. Ya. Bila ditanya kepada dia, pernah tak kamu susah dulu masa kat dunia? Dia terlupa dengan seluruh kesusahan yang pernah dilalui di dunia, sebaik saja dicelup sekali celupan je dalam syurga. Allah. Bayangkan. Orang yang sabar ni Allah nak bagi syurga. Allah nak bagi sesuatu yang tak terfikir kat kita tuan-puan sekalian. Dan percayalah, sabar ni ialah ketika mana kita teruji. Ya? Kita terujilah sabar. Kalau kita tak sakit, takkan tiba-tiba kita nak kata, saya sabar je sehat ni. Kan? Ya? Jadi dalam keadaan teruji itulah betul-betul nampak kita ni sabar ke tak sabar. Kemudian, orang yang hidup dalam nikmat je memanjang masa dekat dunia. Ditatang dengan nikmat. Tak pernah kenal erti kesusahan. Sekali celup akhirat besok dalam neraka. Sekali je celup, ditanya kepada dia tentang kesenangan yang dia nikmati seluruh hidup dia, dia tidak pernah teringat dengan kesenangan tu. Lupa terus, lupa ingatan terus. Sebab apa? Dahsyatnya sekali celupan dalam neraka. Allahu Akbar. Itu tengok macam mana seorang wanita yang jumpa Nabi, kan, kata ya Rasulullah, aku ni sakit macam kena sawan. Bila aku kena sawan nanti aurat aku terdedah. Doalah engkau Rasulullah, doalah supaya Allah angkat penyakit aku. Nabi kata aku boleh doa pada engkau untuk Allah angkat penyakit engkau. Ya? Tapi kalau engkau sabar, jamin syurga. Kalau angkat sakit tu belum tentu lagi, ya, entah apa jadi lepas tu. Tapi kalau engkau sabar, jamin syurga. Engkau pilih yang mana? Apa dia pilih? Kalau macam tu, aku pilih yang sabar, cuma engkau doakan agar auratku tak terbuka. Sebab Allah. apa? Sebab syurga ni bukan bandingan ya dengan yang lain-lain dalam hidup. Orang sanggup menghadapi apa saja demi untuk mendapatkan keredaan Allah dan syurga Allah. Jadi itu, ya Ustaz ni. Tak apa, saya cakap dulu. Jadi sebab itu benda-benda yang kita cakap tadi sahabat-sahabat, keyakinan kita terhadap perkara-perkara teras yang utama dalam hidup itu sangat membantu kita untuk menghadapi kehidupan dengan kebahagiaan. Hidup kita akan berubah-ubah, sekejap di atas, sekejap di bawah, sekejap orang sayang, sekejap orang benci. Pasal syurga tadi Ustazah kan? Saya nak sikit-sikit saya nak nyampuk Ustazah. Saya teringat Boleh. cerita ni Ustazah. Bila Saidina Musa,
Nabi Musa ni dia nak bawa orang-orang Bani Israel ni keluar daripada Mesir, Ustazah. Ya. Sebab lepas dapat membelah laut yang dibelah oleh Nabi Musa dengan tongkat mukjizatnya tu, Masya Allah. dia telah membawa hampir 600,000 orang-orang Bani Israel daripada 12 orang Bani Israel ni. Dia ada, sebab Nabi Yaqub ni ada 12 anak, termasuklah Nabi Yusuf dan keturunan Nabi Yaqub lah. Jadi semasa Nabi Musa ni nak keluar daripada Mesir tu, sepatutnya dia nak lari pada Fir'aun ni, Ustazah. Sepatutnya malam tu dah boleh lari lah dengan Nabi Harun sekali. Ya. Tapi dia seolah-olah dihijab, tak boleh nak keluar. Jadi adalah seorang rahib ni, maksud dia orang-orang alim pada zaman orang Bani Israel ni, dia kata sebab nenek moyang kita dulu ada satu perjanjian. Siapa nenek moyang itu? Nabi Yusuf ni, dia cakap kita masuk Mesir sama-sama, keluar konon sama-sama. Jadi Nabi Yusuf ni dah wafat. Nabi Yusuf ni dah tak marah cerita. Dari Nabi Yusuf ni dah wafat dah, Ustazah. Jadi zaman Nabi Musa dengan Nabi Yusuf tu pun dah berapa generasi Tapi Nabi Musa nak keluar ni, bawa orang Bani Israel, dia tak boleh nak keluar sebab adanya perjanjian ni. Bermaksud dia orang kena bawa Nabi Yusuf punya jasad ni keluar daripada Mesir sama-sama dengan dia orang nak balik Palestin. Dekat situ, Ustazah, jadi orang alim Yahudi ni cakap, dia kata kita nak tahu jasad Nabi Yusuf mana, kita boleh tanya seorang perempuan tua. Kita kena boleh tanya dia. Cerita ni memang ada dalam riwayat dia, Ustazah. Kita tanya orang perempuan tua ni sebab dia tahu kat mana jasad Nabi Yusuf. Poi dah ada jumpa perempuan ni, dia pun cakap sini saya mudahkanlah nak bagi faham cerita. Wan, tahu tak jasad Nabi Yusuf ni kat mana? Macam tu lah. Dia cakap, saya boleh bagi tahu, tapi dengan syarat kau kena tunaikan permintaan Dan. Macam tu, Ustazah. Jadi apa permintaannya? Apa permintaannya? Rupanya, wahai Musa, kalau kau nak aku tunjukkan di mana jasad Nabi Yusuf, aku nak kau tunaikan permintaan aku nak kau doakan aku, nanti dekat syurga aku nak berjiran dengan engkau, wahai Musa. Jadi, Ustazah, cerita ni ada diriwayatkan dalam hadis yang mana Rasulullah pergi ziarah orang Badui dengan sahabat-sahabat. Dia tanya, ya orang Badui ni kau nak apa? Kau nak aku suruh aku doa apa? Orang Badui dia kata nak unta besar, susu banyak. Jadi Rasulullah cakap, tu susu. Rasulullah cakap, itu yang kau minta. Unta apa tu banyak susu tu je. Cubalah minta yang high sikit. Ni saya mudah cerita, Ustazah kan. Cuba kau minta sebagaimana perempuan tua pada zaman Nabi Musa meminta dengan Nabi Musa doakan dia. Jadi sahabat kata, cerita Nabi Musa dengan perempuan tua. Daripada situlah keluarnya riwayat hadis ini yang mana Rasulullah cerita dengan sahabat bagaimana perempuan tua tu minta Sayyidina Musa mendoakan untuk dia untuk berjiran dengan dia kat syurga nanti. Masya Allah. Subhanallah. Maknanya kan Ustaz Asni kan, ya. Kebahagiaan itu sangat terkait dengan keinginan kita. Ya. Betul tak? Betul? Kesalah dia punya pengajaran ni. Takkan dia nak cakap tak betul. Betul, Ustazah. Betul, Ustazah. Ya. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, kalau sahabat-sahabat rasa tak bahagia, adjust keinginan. Alignment itu. Alignment keinginan tu kena adjust. Rasa macam payah bona nak dapat, bagilah bahagia tu dengan benda yang dekat-dekat. Sungguh ni, sungguh. Macam contoh kan Ustaz ni kan. Kadang-kadang kita dalam keadaan kita tak sihat, janganlah berkeinginan nak berlari. Macam Ustaz Asni Mansur. Tuan-puan, Ustaz Asni Mansur ni selalu sangat masuk laut, diving kan. Ya. Berapa kali Ustaz Asni Mansur ajak saya, jom diving lah, jom manjat bukit lah. Tapi saya tak pernah ada keinginan tu. Sebab dia apa? Kalau saya berkeinginan, ajak turun sungai cetek pun dia tak nak. Tak nak. Sebab apa? Kalau saya berkeinginan nak macam Ustaz Asni, nak masuk laut, nak naik bukit, nak manjat segala macam, kita yang akan sengsara. Sebab kita tahu untuk keadaan sekarang, kesihatan kita tak mampu buat. So adjust alignment. Bila jumpa Ustaz Asni nak makan ni kau Joy, tu yang boleh buat.
Jangan ajak pergi laut, jangan ajak pergi sungai. Cukup jumpa dengan dia kat rumah dia je. Betul tak Ustaz Asni? Jadi Ya. sahabat-sahabat, bahagia tu sangat sederhana Kalau kita Ya, rasa betul. terlalu payah nak cari, tengok balik. Keinginan kita ni terlampau sangat ke? Macam cerita tadi lah. Keinginan kita bila benar, bila sesuai dengan nilai yang diletakkan dalam agama oleh Islam, itulah kebahagiaan kita. Ya Allah, bahagianya berdoa. Supaya doakan saya supaya Allah dapat Allah letakkan saya bersama dengan Nabi, dengan orang soleh. Kita pun rasa bahagia. Tapi kita pun tak tahu akhirat, bodoh tak nampak lagi tak nampak kat dunia. Tapi kalau kita minta tu spesifik dunia semua, kita akan ukur je lah. Tiap hari tengok tak ada pun lagi, tak dapat pun lagi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bicara sebenarnya tentang kebahagiaan ni memang terlalu luas, sedar tak sedar. Kita dah 1 jam lebih ni. Tadi Asni sekejap je live ni. Dia dalam poning ni 1 jam lebih. Jadi kebahagiaan ni sangat unik tuan-puan sekalian. Dan Ustazah nak minta supaya diberikan juga hadiah susu ni kepada Puan Nur Dalilah. Puan Nur Dalilah bertanya, Ustazah, saya nak tanya bagaimana nak jaga hati supaya sentiasa bersyukur apabila kita menyedari bahawa ujian kita di dunia ni adalah ujian kesyukuran. Jadi subhanallah, yang Nabi Musa pun pernah sebut Ustaz Asni, pernah munajat kepada Allah. Ya Allah, macam mana lagi aku nak bersyukur ni? Maknanya bila kita bertanya bagaimana lagi kita nak bersyukur, kita bukan sahaja bertanya tapi kita buat sesuatu. Buat amal soleh, banyakkan istighfar, banyakkan sedekah, banyak buat apa saja yang Allah suka sampai kita terus mencari-cari dan bertanya. Macam Nabi Musa bertanya pada Allah, macam mana lagi ya Allah aku nak bersyukur ni? Lalu Allah menjawab kepada Nabi Musa bahawa sesungguhnya kamu telah bersyukur. Maknanya apa? Sampai kita tak tahu dah apa lagi lah nak buat ni. Amal apa lagi nak kena buat ni. Sebab kita cuba buat sebanyak-banyak kebaikan yang Allah redha. Sebanyak-banyak perkara yang Allah perintahkan. Ketaatan. Sampai kita tak tahu dah. Seolah-olah macam tak ada lagi dah benda yang kita tak buat. Semua yang kita tahu, semua kita dah cuba buat. Maka Allah kata apa pada Nabi Musa? Kamu dah sampai tahap tu. Maknanya kamu masuk dalam golongan orang bersyukur, iaitu ketika habis segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kita manfaatkan di jalan yang Allah redai. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, sedikit sebanyak apa yang kami berdua bincangkan, secara santai saja pada petang ini, kan? Tapi mudah-mudahan berbekaslah di hati kita semua. Kita tak nak hidup dalam kesengsaraan, stres-stres, yang tak terkawal. Kan? Tenang-tenangkan diri kita, kawal diri kita, didik diri kita dengan baik, teruskan tazkiyatun nafsi. InsyaAllah sejajar dengan itu, Allah akan kurniakan kepada kita kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Siapa yang nak Ustazah Asni tuliskan doa-doa dengan lukisan yang indah-indah, Ustazah Asni Allah kurniakan nikmat pandai melukis tuan-puan sekalian. Ini di antara lukisan beliau. Semua ada atas meja ni. Ini adalah lukisan pohon Palestin. Masya-Allah, subhanallah. Ustazah Asni lukiskan untuk saya, alhamdulillah. Kalau tuan-puan nak Ustazah Asni lukiskan dan tulis doa-doa, boleh saja DM beliau dekat Instagram beliau, insya-Allah beliau akan buatkan. So kita dapatlah satu kenangan daripada Ustazah Asni Mansur Al-Hafizah. So kau mati inilah arwah boleh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Asni, terima kasih YBIM, terima kasih pada syarikat TDC yang menaja susu kolostrum C2 Joy sebagai hadiah untuk semua pada hari ini yang telah yang berkenaan tadi. Susu tu kau Roza, susu tu kau minum mudah ke? InsyaAllah. InsyaAllah kita ikhtiar makan apa-apa, minum apa-apa, jangan lupa berdoa.
Ya, panjang Ya. doa tu. InsyaAllah. Ya, Betul. ini semua jalan ikhtiar. Dan tuan-puan jangan lupa untuk mendaftar ibadah korban pada tahun ini dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kurniakanlah kami kesihatan, ya Amin. Allah, kebahagiaan, ya Allah. Ya Allah, Amin. mudahkanlah kebahagiaan Amin. kami di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa redha dengan apa saja yang Engkau redha untuk kami. Rasa senang dengan Amin. apa saja yang Engkau pilih dan tentukan untuk kami. Ya Allah, berilah kami kekuatan dalam mengharungi apa saja ketentuan yang Engkau senangi untuk kami. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang sangat sabar, hamba yang sangat bersyukur. Isilah diri kami, Amin. ya Allah, dengan ilmu yang bermanfaat. Ringankanlah tubuh badan kami untuk mengamalkan segala ilmu yang Engkau kurniakan kepada kami. Ya Allah, seperti mana Engkau himpunkan kami dalam majlis ilmu pada petang ini, maka himpunkanlah kami, ya Allah, dalam syurga Firdaus bersama dengan Nabi SAW, para syuhada, para anbiya di akhirat kelak. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Jap, Ustazah. Ustazah sambung satu ayat. Ubat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, Tak tahu. doreh lah. Tak tahu Okey. lagu tu. Nak tahu lagu tu? Tunggu selepas ini di lain rancangan. Okay, bye. InsyaAllah. Lagu tu akan kita sambung insyaAllah pada petang esok. InsyaAllah. Ya, kita pun belum ada tajuk untuk petang esok. Mungkin tajuk dia ubat hati kot. Ya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada petang esok dengan janji daripada Ustazah Asni Mansur tadi, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah Asni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu pelbagai banyak sekali pemberian. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ustazah mewakili Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menguruskan korban perdana tuan-puan sekalian, bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Ia mengajak tuan-puan muslimin muslimat budiman untuk sama-sama menyatakan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, insya-Allah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang telah berpengalaman beberapa tahun, memiliki pasukan dan juga organisasi yang lengkap dalam menguruskan segala urusan berkait dengan ibadah korban di dalam negara dan luar negara. InsyaAllah merupakan pilihan terbaik kita semua untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, di mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negara Afrika dan lain-lain tempat di mana ibadah korban akan dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berniat, berazam untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Ia merupakan suatu amalan, suatu ibadah yang sangat dituntut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia, yakni pahalanya, telah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban tersebut. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sahabat-sahabat mungkin makan daging tersebut, makan daging lembu, kambing, iaitu perkara yang biasa pada segelintir kita. Tapi percayalah, untuk orang-orang yang susah tuan-puan sekalian, khususnya ramai sekali majoriti Islam di Afrika sana yang sebenarnya mengalami kesulitan dan kesukaran hidup, alangkah gembira
gembiranya mereka. Ya, saat kita boleh bersama-sama berkongsi nikmat, berkongsi kegembiraan dan kesyukuran dengan mereka, dengan kita melaksanakan ibadah kurban yang insya-Allah pengagihannya bukan saja kita buat di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Mari bersama-sama dengan kami Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam ibadah kurban tahun 2021 ini, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.